Abad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu pada petang ni untuk kita teruskan lagi bacaan At-Ta'birul Qur'ani, iaitu keindahan bahasa Al-Quran, ya. Okay, untuk mereka yang ada PDF buku, puan boleh buka muka surat yang ke-225, ya. Muka surat yang ke-225, kita nak masuk pada contoh berikutnya. Contoh pada ayat dalam surah Al-Baqarah. Seingat saya kita berhenti kat sini, ya. Seingat saya kita dah baca waktu dibaca alaihimul maskanah ataupun yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Andai kata kalau saya belum baca yang atas ni, tuan-puan maklumkan, ya. Saya teruskan dahulu dengan contoh berikutnya, insya-Allah. Wa min dzalika, dan antara perbahasan tentang ayat yang hampir sama tapi tak berapa sama, nampak macam sama tapi tak sama. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah, walladzina yutawaffawna minkum. Walladzina, dan orang-orang yang yutawaffawna, kematian, minkum, daripada kalangan kamu. Kematian suaminya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kitab apa ni? Kitab dulu. Bukan, ini kitab At-Ta'birul Qur'ani, ya. Kitab berkenaan dengan ini, okey, mudah-mudahan kita tak tertukar, ya. Ini bukan mutalaah kitab tadabbur. Ini subjek keindahan bahasa Al-Quran, ya. Okey, ini subjek keindahan bahasa Al-Quran. Kau tak ada kitab? Tak ada kitab tak apa, kita tengok sahaja ayat-ayat yang dipaparkan, ya. Ayat-ayat yang dipaparkan, ya. InsyaAllah. Okey, jadi ini okey, tak apa, tak ada masalah. Okay, ini adalah buku At-Ta'birul Qur'ani untuk mereka yang ada PDF. Nanti boleh juga tanyakan pada penganjur ataupun tuan-puan boleh tengok Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Di situ ada nota-nota ataupun PDF ni, ya. Okey, pada muka surat yang ke-225, ya. Tujuan saya buka PDF ni, yang pertama, untuk tuan-puan tengok ayat Al-Quran yang dibentangkan, ya. Jadi target kita adalah kita perhatikan ayat yang dibentangkan dan kita dapatkan terjemahan untuk ayat yang dikemukakan dalam kitab ni, ya. Kita tak akan terjemah satu-satu kalimah. Sebab apa? Sebab yang penting adalah kita nak dapatkan kandungan utama daripada kitab ni. Jadi apa yang saya bentang kepada tuan-puan sebelum ni memang daripada kitab ni lah. Okay, jadi andai kata ada kalimah-kalimah yang tidak difahami, boleh tanyakan. Kalau saya tahu, saya akan cuba jawab. Kalau saya tak tahu, kita KIB dan kita tanya mereka-mereka yang tahulah, ya. Min dzalika qauluhu ta'ala, antara contoh berkaitan dengan at-tasyabuh wal ikhtilaf, kalimah yang ayat yang hampir sama tapi ada sedikit perbezaan. Ayatnya adalah pada ayat yang ke-234 surah Al-Baqarah. Allah cerita, Allah sebutkan, walladzina yutawaffawna minkum, orang yang mati dalam kalangan kamu. Siapa yang mati ni? Yang dimaksudkan kat sini adalah lelaki lah. Wa yadharuna azwaja, dan lepas dia mati, dia meninggal, ditinggalkan isteri dia. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Isteri ni kena buat apa? Si kena tunggu. Yatarabbasna, kena tunggu, kena tahan. Yatarabbasna artinya tahan. Bi anfusihinna, diri mereka, selama 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna, apabila sampai tempoh mereka, iaitu tempoh iddah, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa ke atas kamu, fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, tentang apa yang mereka lakukan pada diri mereka bil ma'ruf, dengan perkara yang diharuskan. Bil ma'ruf dekat sini maksudnya apa? Maksudnya berkahwin. Jadi wanita yang telah tamat iddah, nota tuan-puan boleh tengok dalam ruangan chat kita, boleh ke Telegram untuk nota PDF, ya. Tuan-puan tengok dalam ruangan chat kita ada disertakan link untuk tuan-puan dapatkan nota, ya.
Okey, di sini wanita yang telah tamat 4 bulan 10 hari setelah meninggalnya suami, mereka boleh berkahwin. Dan berkahwin di situ digunakan kalimah bil ma'ruf, al-ma'ruf. Wa qala fi ayatin ukhra, Allah berfirman pada ayat yang lain, ayat yang lebih kurang dua. Muka surat pun tak jauh beza dengan ayat ni. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal. Siapa dalam kalangan kamu? Iaitu lelaki yang telah meninggal. Ataupun juga kita boleh terjemahkan hampir meninggal. Untuk ayat yang ni hampir meninggal, yang atas ni belum meninggal. Yang atas ni dah meninggal. Ya, ayat dalam 234 merujuk kepada mereka yang dah meninggal. Ayat yang berikutnya dalam surah Al-Baqarah ni, ini adalah mereka yang hampir meninggal, dekat-dekat meninggal. Wa yadharuna azwaja, dan mereka tinggalkan isteri juga. Maksudnya mereka sahaja meninggal tapi isteri belum meninggal. Kena buat apa? Wasiyatan li azwajihim. Kena bagi wasiat kepada pasangan-pasangan mereka. Mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan isteri yang ditinggalkan ni boleh menikmati ilal hauli, sehinggalah 1 tahun. Dalam Al-Quran, al-haul merujuk kepada 1 tahun. Kalau 2 tahun, haulaini kamilain. Ghaira ikhraj, tanpa keluar. Artinya kalau wanita tersebut telah pun kehilangan suami, kemudian rumah yang wanita itu tinggal, dia tak keluar lagi rumah tu selepas tamat 4 tahun, 4 bulan, 10 hari. Ya. Maka wanita tu boleh menikmati mendiami kediaman ni. Tuan-tuan, sebab dulu apa yang terjadi, orang Arab sampai sekarang pun, ya, orang Arab masa dulu mereka kahwin lebih daripada seorang. Jadi contoh dia kahwin 2 orang lah, contoh dia kahwin 2 orang. Isteri pertama ada anak, isteri kedua tak ada anak. Ataupun isteri pertama tak ada anak, isteri kedua ada anak. Ya. Jadi bila isteri pertama tak ada anak, isteri kedua ada anak, maka pembahagian pusaka lebihnya pada anak berbanding si isteri. Isteri hanya dapat 1/8. Ya. 1/8 tambah 1/8 jadi 1/4. 1/8 dibahagikan dengan 2 orang tu, ya. Lebih tu 7/8 dapat pada siapa? Dapat kepada anak. Kan? Saya silap, ya. 1/8 seorang isteri. Kemudian lebih daripada pembahagian tu dapat pada anak. Jadi anak ni dapat lebih, dapat paling banyak. Isteri dapat sikit je. Okay, apa yang jadi bila anak dapat lebih, isteri dapat tak banyak, maka anak tu dia boleh untuk dapatkan semua satu rumah tu. Ya. Jadi apa jadi? Isteri pertama, bila suami meninggal, isteri pertama nak duduk mana? Kalau rumah tu anak yang ambil. Ya. Jadi ayat ni turun untuk maklumkan, andai kata kalau suami meninggal dan isteri tu tidak ada pilihan lain melainkan kena duduk rumah tu, dia tak ada tempat lain untuk dia bergantung lagi, maka dekat sini dia boleh menikmati untuk mendiami rumah berkenaan selama 1 tahun. Ya. Dan tuan rumah tu kena jaga kebajikan isteri yang tinggal tu. Ya, betapa agama Islam sangat menjaga kebajikan wanita, ya. Jadi untuk mereka yang betul-betul mengamalkan peraturan Islam, saya rasa perbincangan tentang jabatan kebajikan wanita pun tak perlu ada lagi dah. Jabatan kebajikan wanita, ya. Tapi betapa Al-Quran sangat memberi perhatian pada kebajikan wanita. Tapi Allah kata fa in kharajna, andai kata kalau mereka keluar dalam tempoh 1 tahun selepas 4 bulan 10 hari, mereka pilih untuk keluar. Fala junaha alaikum, kamu tidak ada dosa ke atas kamu. Maksudnya yang jaga wanita ni tak ada masalah lagi dah. Fima fa'alna fi anfusihin, atas apa yang mereka lakukan pada dirinya sendiri. Mim ma'ruf, daripada perkara yang dihalalkan ataupun perkara yang diharuskan. Jadi dekat sini ma'ruf dekat sini tidaklah merujuk kepada berkahwin. Ya. Sebab ini merujuk pada wanita yang dah tak ada pilihan. Selalunya yang jadi, kalau wanita tu baru sahaja berkahwin, baru sahaja kehilangan suami,
sudah ada lelaki-lelaki yang memberi perhatian kepada wanita yang kehilangan suami. Jadi kalau nak kahwin dengan lelaki berkenaan tu, kena tunggu 4 bulan, 10 hari. Kalau sebelum tu, lelaki tak boleh meminang melainkan dengan cara kiasan, ya, dengan cara yang lain, ya. Bukan dengan cara direct. Jadi selepas habis 4 bulan 10 hari, contoh 1 tahun tak jumpa juga jodoh untuk wanita yang kehilangan suami, maka dia tak ada tempat lain melainkan dia kena duduk kat rumah tu juga, kan? Maka Islam memberi anjuran bahawa mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Untuk kami yang menghafal dulu tuan-puan, payah ni nak perhatikan ayat yang hampir sama ni. Ayat 234 dengan ayat yang ke-240. Muka surat ni setengah orang dia kata muka surat killer. Sebab orang selalu tertukar sebab ni ayat hukum, ya. Ayat hukum, ayat 234 baca tersasul masuk ayat 240. Ataupun baca ayat 240 tersasul baca ayat yang ke-234. Itu biasalah. Jadi mudah-mudahan lepas kita bincangkan perbezaan antara dua ayat ni memudahkan lagi untuk kita membaca dengan baik tanpa tersasul, ya, mudah-mudahan, ya. Wa dzakara anna al-maqsud bil ma'ruf. Al-Quran disebut bil ma'ruf pada ayat yang tadi ni, bil ma'ruf. Kalau tuan-tuan perhatikan, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusina bil ma'ruf. Bil ma'ruf, alif lam. Berbanding satu lagi ayat yang ke-240, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Bezanya bil ma'ruf, satu lagi mim ma'ruf. Ni mencabarnya. Satu lagi mim ma'ruf. Kat depannya sama, hampir sama. Cuma kat belakang ni kita boleh tertukar. Bermula pada fala junaha, beza ayat yang ke-240, fa in kharajna. Kat sini fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum, sambungan sama, sampai belakang ni tak sama juga. Ya, jadi kalau untuk mereka yang menghafal, ini kita akan beri perhatianlah supaya tidak tertukar antara bil ma'ruf dengan mim ma'ruf. Al ma'ruf ada alif lam. Satu lagi mim ma'ruf pada ayat yang ke-240 tidak ada alif lam. Beza ada alif lam dengan tidak ada alif lam. Yang ada alif lam merujuk perkara yang tertentu ataupun diketahui. Ma'ruf dekat sini perkara yang dibolehkan. Pada ayat ke-234 adalah perkara yang diketahui. Apakah maksudnya? Yang dimaksudkan dengan al-ma'ruf di sini adalah berkahwin. Ya. Wa dzakara anna al-maqsud bil ma'ruf, al-ma'ruf pada ayat yang ke-234 di sini maksudnya berkahwin khasah, secara khusus. Wa amma ghairul mu'arraf, adapun yang tidak diletakkan alif lam pada ayat yang ke-240, fa yuradu bihi ma lam yustankar fi'luhu min khuruj au tazayyun wa nahwihi. Ya. Yang dimaksudkan ma'ruf dekat sini, yang dibolehkan dekat sini untuk ayat yang ke-240, ma'ruf dekat sini tidaklah diletakkan alif lam, iaitu tidak diketahui. Dengan maksud yang lebih umum, bukannya yang lebih khusus. Kalau tadi ayat yang ke-234 yang lebih khusus, ayat yang ke-240 adalah tidak khusus. Iaitu merujuk kepada perbuatan yang dibolehkan. Sama ada dia nak keluar ke, ataupun dia nak berhias, ataupun sebagainya. Jadi, bila mereka keluar, contoh selepas 4 bulan, 10 hari, bila mereka keluar daripada rumah, mereka boleh buat apa sahaja yang dibenarkan mengikut syarak, ya? Termasuk berkahwin. Ya? Tapi bukan khusus untuk kahwin lah, untuk ma'ruf yang di sini. Ini merujuk kepada makna yang lebih umum. Okey, dapat ya? Syarat ni. Ja'a fi durrati tanzil. Okey, ini disebutkan hujah-hujah lah. Ya? Perenggan ini. Ini menjelaskan lagi apa yang kita baca sahaja, tuan-tuan. Jadi boleh saya skip yang ni ya, sampai wa min nahiyatin ukhra. Ya, ni dikemukakan saja contoh yang ada apa yang dibentangkan dalam kitab Durratut Tanzil. Ya. Okey, jadi part ni tak apa tuan-tuan, kalau tak baca pun dia bawa maksud sama yang saya jelaskan kepada tuan-tuan. Al-ma'ruf sama ada alif lam ataupun tidak ada alif lam. Saya teruskan untuk perenggan berikutnya, insya-Allah. Perenggan berikutnya, wa mithlu hadza, contoh ini,
Antara contoh lain yang seperti ini adalah isti'maluhu li lafzai al-kadhib wa kadhib. Penggunaan lafaz, dua lafaz lafzai di sini, al-kadhib dengan kadhibin. Kadhib. Satu ada alif lam, satu lagi tidak ada alif lam. Bila sebut ada alif lam, ia adalah kadhib yang diketahui. Kadhib dekat sini apa? Penipuan. Penipuan yang diketahui. Satu lagi kadhib yang tidak ada alif lam, penipuan yang tidak diketahui. Al-kadhib datang dengan ta'rif, ada alif lam kat depan. Kadhib tanpa ada alif lam itu tangkir. Artinya tidak ada alif lam di hadapan, iaitu tidak diketahui. Fasta'mala al-kadhib. Al-Quran menggunakan lafaz al-kadhib bita'rif, menggunakan ada alif lam kat depan, untuk merujuk kepada perkara yang khas, perkara yang khusus, bagi sesuatu perkara yang tertentu. Manakala kadhib yang tidak ada alif lam adalah dalam bentuk tangkir, nakirah, iaitu tidak diketahui, untuk merujuk apa? Lima huwa am, untuk perkara yang umum. Sama macam tadi, al-ma'ruf adalah yang diketahui, ma'ruf yang tidak diketahui. Al-kadhib yang diketahui, kadhib yang tidak diketahui. Maka kita perhatikan pembentangan Al-Quran menerusi kalimah al-kadhib, ya. Tuan-puan boleh perhatikan pada ayat yang ke-93 surah Ali Imran. Firman Allah, kullu ta'ami, setiap makanan, kana hillan li bani Israel, asalnya adalah halal untuk Bani Israel. Illa ma harrama Israelu ala nafsih, illa melainkan apa yang Israel itu sendiri mengharamkan ke atas dirinya. Israel kat situ adalah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub, ya. Israel itu sendiri yang mengharamkan makanan berkenaan ke atas dirinya. Min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum turunnya kitab Taurat. Qul, katakanlah. Kejap ya, ada call masuk ya. Kejap ya. Okay, mohon maaf ya, saya teruskan insyaAllah. Jadi kat sini, setiap makanan asalnya adalah halal untuk Bani Israel, melainkan apa yang Israel itu sendiri haramkan ke atas dirinya. Siapa Israel kat sini? Nabi Yaqub AS. Min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum turunnya Taurat. Qul, katakanlah, fa'tu bit Taurah, jika ada makanan yang diharamkan kepada kamu, wahai Bani Israel, sebelum kitab Taurat diturunkan, maka datangkanlah kitab Taurat. Fatluha, baca kat mana? Yang mana, bahagian mana yang haram? In kuntum sadiqin, kalau kamu betul. Faman iftara 'ala Allah, barang siapa yang mengada-adakan, ya, mereka-reka, 'ala Allah, ke atas Allah, al-kadhib, pendustaan. Min ba'di dzalik, selepas itu, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi kalau tuan-puan perhatikan, ini didatangkan dalam bentuk al-kadhib, dalam bentuk ada alif lam. Ya, kenapa ada alif lam di sini? Untuk merujuk kepada ini adalah penipuan yang diketahui. Penipuan yang mana? Penipuan yang mereka letak sendiri, makanan yang haram, makanan yang halal. Sedangkan dalam Taurat tidak ada. Ya, jadi asalnya semua makanan halal. Kecuali Nabi Yaqub sendiri yang haramkan ke atas dirinya, itu pun sebelum turun Taurat. Sekarang ni dah turun Taurat. Cuba cerita sikit, kat mana makanan yang haram itu disebutkan dalam Taurat? Maka dekat sini telah pun jelas bahawa mereka pun melakukan pendustaan ataupun penipuan. Maka al-kadhib didatangkan dalam bentuk alif lam. Faja'a bil kadhib huna mu'arrafan. Al-kadhib di sini datang dalam bentuk ta'rifah, ma'rifah, iaitu ada alif lam, li'annahu mukhassas bihadhil mas'alah, kerana ia dikhususkan
dengan masalah ini. Masalah apa? Masalah makanan. Ya? Jadi mereka menipu tentang bab pemakanan. Wa mithluhu qawluhu ta'ala, ayat lain yang semisal ini adalah qalu, mereka kata ittakhadallahu walada. Allah ni ada anak. Allah ambil anak. Subhanah, maha suci dia. Huwal ghani, dia maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna indakum min sultanin bihada. In indakum, tidaklah kamu ada min sultan, selain daripada sultan, bukti-bukti bihada, mengenai ini. Ya, sekejap saya buka terjemahan sebab in ada dua terjemahan ya. Okay, saya terjemahkan supaya saya tidak tersasul ataupun tersasar dalam menterjemahkan ayat. Tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu yang membuktikan apa yang kamu dakwakan. In indakum, tidaklah di sisi kamu min sultanin bihada, sebarang bukti berkenaan ini yang mengatakan bahawa Allah itu ada anak. Tidak ada bukti. Ataquluna 'ala Allah, adakah kamu berkata tentang Allah ataupun ke atas Allah ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak ketahui. Qul, katakanlah, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan ataupun mereka-rekakan penipuan ke atas Allah, la yuflihun, mereka tidak berjaya. Jika tuan-puan perhatikan di sini untuk ayat yang ke-69, al-kadzib didatangkan dalam bentuk mu'arraf ataupun ma'rifah, ada alif lam. Kenapa ada alif lam? Kerana penipuan ini adalah penipuan yang diketahui. Apakah penipuannya? Penipuan berkenaan dengan pendakwaan mereka mengatakan Allah itu ada anak. Jadi kerana itu datangnya al-kadzib. Kita perhatikan, fa'arrafa al-kadzib. Maka ayat ini telah pun mentakrifkan al-kadzib, menjadikan al-kadzib itu dalam makrifah, iaitu diketahui. Li'annahu mukhassasun bi mas'alati mu'ayyanah. Kerana ianya dikhususkan berkaitan dengan masalah tertentu. Wahia, iaitu za'muhum ittikhadallahi walada subhanah. Iaitu sangkaan mereka bahawa Allah ini ada anak. Maha suci Allah daripada perkara yang tidak benar. Ya. Jadi kat sini kita katakan al-kadzib dekat sini adalah al-kadzib yang diketahui, iaitu pendustaan ataupun dakwaan mereka tentang Allah Azza wa Jalla, dan dakwaan ini adalah dakwaan yang sangat dusta. Wa nahwuhu qawluhu ta'ala, dan contoh lain firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Ma, tidaklah, ja'ala, menjadikan, Allahu, oleh Allah, tidaklah Allah menjadikan min bahiratin, daripada bahirah. Bahirah ni sejenis haiwan lah ya. Haiwan ternakan, mereka letakkan nama bahirah. Wala sa'ibah, dan tidak juga sa'ibah. Wala wasilah, tidak juga wasilah. Wala ham, tidak juga ham. Walakinnal ladzina kafaru, akan tetapi orang-orang kafir, yaftaruna 'ala Allahil kadzib, mereka mengada-adakan ke atas Allah al-kadzib, pendustaan ataupun penipuan. Wa aktsaruhum la yaqilun, sedangkan kebanyakan mereka tidak mengetahui ataupun tidak berakal. Tuan-tuan, ini bahirah ni dalam surah Al-Maidah cerita tentang haiwan ternakan. Ya? Mereka letakkan nama merujuk kepada haiwan-haiwan yang tertentu lah. Ya, kalau haiwan tak ada telinga, apa namanya? Haiwan ada telinga, apa namanya? Ya, itu nama bahirah dan sebagainya. Ini pun saya kena buka balik lah, saya lupa dah bahirah ni yang lebih jelas ni merujuk pada apa. Tuan-tuan pun boleh juga rujuk ya. Kalau saya punya pengisian Android, dia tak tulis lah bahirah ni maksud apa. Ya, kalau tuan-puan buka tafsir Pimpinan Ar-Rahman, dekat situ bawah dia akan ada nota kaki kat bawah tu. Bahirah merujuk apa ya. Fasta'mal al-kadzib. Kenapa Al-Quran gunakan al-kadzib? Yang penting, kenapa kita tak bincangkan maksud bahirah, sa'ibah, wasilah, ham? Kerana yang kita nak bincang berkenaan ini, al-kadzib ni, kenapa ada alif lam? Ya. Al-kadzib didatangkan dengan alif lam dalam bentuk ma'rifah, mu'arrafan. Ada alif lam. Kerana apa? Kerana ini dikhususkan
dengan masalah haiwan ternakan. Maka ini adalah al-kadhib alif lam merujuk kepada penipuan yang telah diketahui. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Fi hina, manakala qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan inilah kitab yang kami turunkan, mubarak, penuh barakah, musaddiqu, membenarkan alladzi baina yadayhi, apa yang ada di hadapannya. Walitunzira, dan untuk engkau memberi peringatan, ummal qura, penduduk ummul qura wa man haulaha, dan sekitarnya. Walladzina yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang beriman dengan hari akhirat, yu'minuna bih, mereka beriman dengan kitab ini. Wahum ala salatihim yuhafizun, dan mereka ini ala salatihim yuhafizun, menjaga salat mereka. Wa man azlamu mimman iftara, siapa yang lebih zalim melainkan orang yang melakukan pendustaan ataupun mengada-adakan ke atas Allah penipuan. Soalan tuan-puan, kadiban kat sini, penipuan ni merujuk pada apa? Kalau tuan-puan pergi pada ayat sebelum ni, ini cerita tentang yang positif. Ya? Cerita tentang peranan Alkitab. Kemudian cerita tentang peringatan Nabi hadir ataupun Nabi SAW diutuskan untuk memberi peringatan kepada warga Ummul Qura, iaitu orang Quraisy. Waman haulaha, dan orang yang sekitar Ummul Qura ni. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Orang yang betul-betul beriman dengan hari akhirat, mereka akan beriman dengan kitab ni. Jadi kat sini apa pendustaan yang ada dekat sini? Ini adalah pendustaan yang tak dimaklumkan. Ya. Dalam ayat 92, tuan-puan tak jumpa apakah pendustaan yang dimaksudkan. Begitu juga dalam ayat 93 pun kalau kita cari apakah kadiban yang dimaksudkan, tidaklah ditujukan dengan pendustaan yang tertentu. Oleh kerana demikian, kadhib di sini adalah kadhib yang tidak dikenali, yang tidak diketahui. Aw qala uhiya ilaihi, ataupun dia berkata telah diwahyukan juga kepada aku, walam yuha ilaihi syai', sedangkan tidak diwahyukan kepadanya sesuatu pun. Man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, ataupun orang yang kata aku akan turunkan sebagaimana apa yang Allah turunkan. Ini orang yang mengada-adakan pendustaan, yang kita nampaknya pendustaan mereka adalah selepas itu. Ya, selepas kalimah kadhib. Artinya disebut dahulu kadhib, barulah sebut uhiya, apa yang mereka katakan ni. Artinya pendustaan ini adalah pendustaan yang tidak diketahui. Justru fal kadhib, pendustaan di sini adalah bersifat umum, tanpa dikhususkan dengan mana-mana kegiatan tertentu. Walam yukhassis bimas'alatin muayyanah, dan tidaklah Al-Quran ataupun Allah mengkhususkan kepada permasalahan yang tertentu. Jadi tuan-puan perhatikan kadiban pada surah Al-An'am tidak ada alif lam. Saya teruskan, tuan-puan, kalau saya laju boleh maklumkan setakat ini saya punya pembentangan, boleh tuan-puan tuliskan dalam ruangan komen 1 hingga 10. Kalau laju tulis 10. Kalau sederhana tulis 5, kalau terlalu perlahan tulis 1. Kalau laju sikit tulis 6, 7, kalau perlahan sikit tulis 4, sebagainya, 1 hingga 10. Boleh bantu saya dan rakan-rakan kita untuk kenal pasti tahap kelajuan penyampaian saya, ya. 5, alhamdulillah 5. Jadi sekarang ni sederhana, ya. Okay, alhamdulillah majoriti kata sederhana. Cukup 3, saya kira cukup 4 ni kira sederhana lah ni, ya. Kira majoriti lah 4. InsyaAllah, mudah-mudahan, ya. Tapi anda kata laju boleh tuliskan 3 slow. Okey, alhamdulillah. Boleh saya lajukan sikit, ya. Okey, saya teruskan sikit lagi. Koklah nanti saya boleh lajukan sikit, insya-Allah. Wa nahwuhu qauluhu ta'ala, contoh lain firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sebut qul, katakanlah, law syaa Allah, kalau Allah kehendaki, ma talautu alaikum, aku tak akan baca pada kamu pun. Wala adrakum bih, dan tidak pula dia akan menyebabkan kamu tahu berkenaannya. Faqad labithtu fikum umuran min qablih, aku dah hidup bersama kamu umuran, beberapa umur, beberapa tahun, min qablih, sebelum itu, sebelum turunnya Al-Quran, aku dah hidup bersama kamu 40 tahun. Ya. Dan aku tak pernah baca pula selama 40 tahun ni, baru hari ni, umur 40 tahun baru aku baca.
Afala ta'qilun, takkan kamu tak fikir, tak ada akal? Kenapa aku tak baca sebelum ni? Kalau aku, kenapa dah dekat pencen baru nak baca ayat ni? Begitulah ayatnya. Faman azlamu, maka siapakah yang lebih zalim? Mimman iftara 'ala Allah, daripada orang yang mengada-adakan ke atas Allah kadziban, pendustaan. Au kadzdzaba bi ayatihi, ataupun orang yang mendustakan ayatnya. Innahu la yuflihul mujrimun, sesungguhnya dia tidak akan berjaya orang-orang yang berdosa ataupun orang-orang yang jahat, al-mujrimun. Wa qauluhu, firman Allah dalam surah Asy-Syura, am yaqulu naftara 'ala Allahi kadziba, adakah patut mereka kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni iftara, mengada-adakan 'ala Allahi kadziba, ke atas Allah, kadziba, pendustaan. Fa iyyasha'illah yakhtim 'ala qalbi, kalau Allah kehendaki Allah akan kunci hati engkau. Wa yamhullahul batil, dan Allah akan menghapuskan kebatilan. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, in huwa illa rajulun, tidak lain dia ni, tidak bukan, illa rajulun, melainkan seorang lelaki, iftara 'ala Allahi kadziba, dia ni mengada-adakan ke atas Allah pendustaan. Wa ma nahnu lahu bimu'minin, kami tidak sekali beriman dengannya. Kalau tuan-tuan perhatikan beberapa ayat daripada surah Yunus, surah Asy-Syura, surah Al-Mu'minun, kalimah yang diguna pakai adalah kadziba. Menunjukkan kalau ayat yang ke-17 ni kat mana pendustaan yang dimaksudkan? Kita tidak akan jumpa pada ayat berkenaan. Ya? Kerana pendustaan tidak dah dimaklumkan, kerana pendustaan yang dimaksudkan di sini adalah pendustaan yang bersifat umum. Ya? Berbeza dengan ayat yang sebelum tadi, itu pendustaan yang tertentu ataupun diketahui. Ini adalah pendustaan yang tidak diketahui. Dalam surah Asy-Syura, pendustaan yang ini pun sama. Ini adalah pendustaan yang tidak dimaklumkan, iaitu ia adalah bersifat umum. Dan begitu juga dalam surah Al-Mu'minun, pendustaan yang bersifat umum, yang tidak dimaklumkan, yang tidak diketahui. Fa anta tara, maka anda melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala ista'mal al-mu'arraf, menggunakan al-mu'arraf, yakni ada alif lam, li amrin mukhassas, untuk perkara yang tertentu yang dikhususkan. Fi hina, sementara itu dalam masa yang sama, ista'mal al-munakkar lima huwa am. Al-Quran juga menggunakan lafaz al-munakkar, iaitu nakirah yang tidak ada alif lam, iaitu bertanwin pada hujungnya, lima huwa am, untuk merujuk perkara yang lebih umum. Contoh kadziban tadi. Ya? Jadi kadziban umum, tidak dikhususkan. Al-kadzib itu tertentu ataupun diketahui ataupun khusus. Ya? Okey, boleh saya teruskan? Wa min hadzal bab, antara tajuk ini juga adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fabu'dan, maka jauhlah. Jauh apa? Jauhlah rahmat Allah. Lil qaumi, bagi kaum, al-zalimin, yang zalim. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-41 digunakan al-qaum, ada alif lam. Lil qaumi di sini tuan-tuan, ia adalah gabungan daripada lam baris bawah tambah dengan al-qaum. Ya. Okey, bila digabungkan hamzah ini dibuang, maka jadilah begini. Jadi kalau kita cerakinkan lil qaum, dia akan jadi alif lam, ada alif dekat sini. Ya, ada hamzatul wasal. Cuma bila pada sebutan hamzatul wasal tidak berbunyi, maka lam yang bergabung dengan alif hamzatul wasal dan lam sukun, akhirnya ejaannya lil qaumi tidak ada hamzatul wasal dekat sini. Tidak ada alif. Ya, kita tak eja begini. Ya, ni la liqaum. Bukan, ini salah. Begini ejaannya. Ya. Jadi kalau kita cerakin kan asalnya ada alif lam qaf waw mim. Alif lam ini merujuk apa? Alif lam ini merujuk kepada ma'rifah ataupun yang diketahui. Ya, kita sebut bi ta'rifi al-qaum. Dekat sini alif lam dekat sini adalah mu'arraf ataupun ma'rifah ataupun yang diketahui. Wa qauluhu, dan firman Allah dalam ayat yang lain, surah Al-Mu'minun 44, fabu'dan liqaumin, maka jauhlah, liqaumin, dekat sini qaumin ada tanwin. Ini bentuk nakirah ataupun munakkar. Yang ini yang atas mu'arraf, ma'rifah. Yang bawah munakkar ataupun nakirah. Tidak didatangkan sebarang alif lam.
la yu'minun, kaum yang tidak beriman. Bitangkiri qaum. Kenapakah dalam ayat yang ke-44 tidak dimaklumkan kaum yang mana ataupun tidak digunakan alif lam, manakala dalam ayat yang ke-41 menggunakan lafaz alif lam. Wadzalika, ini kerana li'anna al-ula fi qaumin muayyanin. Kerana ayat yang pertama iaitu ayat 41 itu merujuk kepada kaum tertentu. Iaitu kaum mana? Wahum qaum salih. Iaitu merujuk pada kaum Nabi Saleh. Fa'arrafahum, lalu Allah mentakrifkan lafaz qaum di sini. Bidalil qawlihi ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, fa'akhadhathumus sayhatu bil haqq. Telah mengambil mereka as-sayhah, suara pekikan, bil haqq, dengan yang benar. Ya. Jadi as-sayhah ada pada mereka, merujuk kepada ini adalah kaum Nabi Saleh alaihi salam. Wa amma tsaniyah, adapun ayat yang kedua, ayat yang ke-44 ini, falam takun fi qaumin muayyanin, tidaklah merujuk kepada kaum tertentu, bidalil qaulihi ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Kemudian kami tumbuhkan selepas mereka itu qurunan, beberapa kurun, ataupun dekat sini kurun, dekat sini maksudnya kaum, ya, beberapa kaum yang lain. Itu firman Allah dalam ayat yang ke-42 dalam surah Al-Mu'minun, ya. Jadi dekat sini kalimah qurunan akharin merujuk kepada bukanlah kaum tertentu, tapi kaum yang pelbagai, akharin, yang ramai, yang macam-macam, ya. Wa qawluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, thumma arsalna rusulana tatra. Kemudian kami utuskan rasul-rasul kami tatra, silih ganti. Kullama jaa ummatan rasuluha, setiap kali datang kepada satu umat rasulnya, kadzabuh, mereka mendustakan rasul tersebut. Fa'atba'na ba'dahum ba'da. Selepas itu kami datangkan, fa'atba'na, kami susulkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Waja'alnahum ahadith, dan kami jadikan perihal mereka yang telah pun kami hapuskan itu ahadith, cerita-cerita untuk orang yang kemudian. Iaitu kaum Nabi Nuh yang dihapuskan itu menjadi ahadith bagi kaum Ad yang hidup selepas kaum Nabi Nuh yang telah dihapuskan, ya. Fabu'dan, maka jauhlah, liqaumin, bagi kaum la yu'minun, yang tidak beriman. Dalam setengah terjemahan diterjemahkan maka binasalah, ya. Fabu'dan, liqaumin dekat sini kalau tuan-puan perhatikan, lafaznya adalah liqaumin dalam bentuk munakkar, nakirah, iaitu yang tidak diketahui kaum yang mana, ya. Fakhassahum bin nakirah. Jadi di sini Allah bercerita tentang mereka menggunakan lafaz nakirah, bukannya ma'rifah, ya. Jadi itu salah satu perbincangan tentang kalimah yang ada alif lam dengan kalimah yang tidak ada alif lam. InsyaAllah. Boleh saya teruskan dengan contoh berikutnya. Tuan-puan kalau ada soalan boleh teruskan bertanya, ya. InsyaAllah. Wa minhu qawluhu ta'ala, antara contoh lain firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-200, Allah kata wa imma, dan sekiranya, yanzaghannaka, menghasut akan engkau. Siapa yang menghasut? Minasyaitan, syaitan menghasut engkau. Nazghun, satu hasutan. Artinya satu hasutan menghasut engkau daripada syaitan. Fasta'iz billah, maka mohonlah pertolongan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu, sesungguhnya dia, Sami'un alim, maha mengetahui, maha mendengar, alim, maha mengetahui. Dalam masa yang sama dalam surah Fussilat, ayat yang hampir sama juga, tetapi ada sedikit perbezaan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Dan sekiranya menghasut akan kamu oleh sebuah hasutan daripada syaitan,
Fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan dengan Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia Allah Ta'ala, huwa dia as-sami' yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Jadi kalau tuan-puan perhatikan dekat sini, yang atas ni tidak ada alif lam. Yang bawah ada alif lam. Al-alim ada alif lam. Tadi kita katakan kalau ada alif lam maksud yang diketahui. Kalau tidak ada alif lam maksud yang tidak diketahui. Tapi yang ini merujuk pada Allah, innahu. Takkanlah Allah ni sami'un alim tidak diketahui. Ya. Tadi kali ini kita maklumkan maksud yang kedua penggunaan alif lam bukan sahaja membawa maksud perkara yang diketahui, bahkan alif lam juga kita merujuk kepada perkhususan. Khusus, satu-satunya ataupun sifat yang sempurna. Ya. Okey, kita tengok macam mana ya. Faqad waradat as-sifatan fil a'raf munakkaratain. Dua sifat ni sami'un alim dalam surah Al-A'raf dalam bentuk munakkar, nakirah, iaitu bertanwin di belakang, tidak ada sebarang alif lam. Alim pun sama dalam bentuk nakirah, tidak ada juga alif lam. Wa waradata fi fussilat mu'arrafatain. Manakala dua lafaz ini bila dalam surah Fussilat dalam keadaan ma'rifah ada alif lam. Wazida qablahuma dhamirul fasl. Bahkan ditambah sebelum dua kalimah ni as-sami'ul alim ada dhamir al-fasl. Dhamir al-fasl ni kat sini, dhamir al-fasl. Apa itu dhamir fasal? Dhamir fasal nanti bila tuan-puan belajar nahwu, dhamir yang memisahkan antara mubtada dan khabar. Ya. Innahu, mubtada'nya kat mana? Hu dekat sini. Kemudian kita terjemahkan isim inna lah, sebab inna masuk pada mubtada', tadi isim inna. Tapi pada konteks dia ni masih posisi semacam mubtada'. Sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui. Bila masuk huwa ini adalah dhamir fasal. Dhamir yang berada di antara mubtada' dan khabar. Tujuan dhamir fasal diletakkan untuk menunjukkan satu-satunya. Ya, contoh disebut qul huwallahu ahad. Huwa di situ ada yang kata itu adalah dhamir fasal. Maksudnya apa? Dialah satu-satunya. Allah ahad. Jadi sama juga dekat sini bila digunakan innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia satu-satunya as-sami' yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Kenapakah dalam ayat 36 surah Fussilat ada alif lam, tapi dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-200 tidak ada alif lam? Ayat ni dah hampir sebiji dah sama. Wa imma yanzaghannaka minasyaitanir nazghun fasta'iz billah. Yang berbezanya dekat belakang, innahu sami'un alim, innahu huwas sami'ul alim. Ini cabaran untuk mereka yang menghafal. Kita nak cermati ataupun perhatikan lafaz-lafaz yang hampir serupa ni. Wa dzalika annahu, ini kerana warada qabla ayatil a'raf, terdapat sebelum ayat dalam surah Al-A'raf tadi, wasfu alihatihim, sifat Tuhan-Tuhan mereka, bi'annaha la tasma', bahawa Tuhan-Tuhan mereka ini tidak dapat mendengar, wala tubsir, tidak dapat melihat, wala tataharraku, tidak dapat bergerak, wala taqdiru ala syai', bahkan tidak dapat melakukan sesuatu perkara pun, tidak dapat menguasai sesuatu pun. Imma yadullu ala annaha, yang menunjukkan bahawa annaha, Tuhan-Tuhan mereka ini, laisa fiha syai'un minal hayah, tidak ada pada Tuhan-Tuhan ini sebarang kehidupan, sebab tidak boleh bergerak. Qala ta'ala, firman Allah, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Adakah mereka mensyirikkan, menyamakan Allah? Ayushrikuna, adakah mereka mensyirikkan, menyamakan Allah, ma la yakhluqu syai'a, dengan apa? Dengan Tuhan yang tak boleh menciptakan sesuatu pun. Wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra, bahkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak boleh membantu mereka pun. Wala anfusahum yansurun, bahkan bukan sekadar tak boleh membantu penyembah mereka, bahkan Tuhan itu sendiri tak boleh
membantu diri sendiri. Ya, patung-patung yang mereka sembah. Wa in tad'uhum ilal huda, kalau kamu minta kepada mereka untuk diberikan petunjuk, la yattabi'ukum, tidaklah mereka mengikut kamu. Sawa'un alaikum, adakah sama ada atas kamu, ada'autumuhum, kamu minta kepada mereka, am antum samitun, ataupun kamu duduk diam, sama je, sampai hari itu tak boleh buat apa-apa. Ya, kalau kamu minta sesuatu pada mereka pun, mereka tak boleh menurut kehendak kamu. Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum, sesungguhnya apa yang kamu minta selain daripada Allah itu ibadun, adalah hamba-hamba semisal kamu. Fad'uhum, maka mohonlah, cubalah minta kepada mereka. Falyastajibu lakum, hendaklah mereka pula menyahut ataupun menerima permintaan kamu. In kuntum sadiqin, kalau kamu ini adalah orang yang benar. Alahum arjulun yamshuna biha, adakah mereka ada kaki, mereka boleh jalan ke dengan kaki tu? Am lahum aidi yabtishuna biha, mereka ada tangan, mereka boleh pukul sesuatu ke menggunakan tangan itu? Am lahum a'yunun yubsiruna biha, mereka ada mata ke untuk mereka melihat dengannya? Am lahum adhanun yasma'una biha, adakah mereka ada telinga untuk mereka mendengar dengannya? Qul ud'u syuraka'akum, katakanlah mintalah sekutu-sekutu kamu. Thumma kiduni fala tunzirun, buatlah perancangan terhadap aku, fala tunzirun, jangan kamu tangguh-tangguh lagi. Ini perkataan Nabi Hud kan, kalau tak salah saya, Nabi Hud disebutkan begini ya. Okey. Teruskan, fawasafallahu nafsahu bis-sam'i wal 'ilm. Lalu Allah sifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan as-sam', mendengar, al-'ilm, dan mengetahui. Fi muqabil alihatihim, bertentangan dengan tuhan-tuhan mereka, allati la tasma' wa la ta'i, tuhan mereka yang tidak boleh mendengar, tidak boleh juga mengetahui sesuatu ataupun tidak sedar. Tadi dekat sini Allah gunakan kalimah Sami'un Alim kerana untuk memaklumkan tuhan-tuhan mereka itu tak boleh mendengar, tapi Allah boleh mendengar. Tuhan-tuhan mereka itu tidak mengetahui, tapi Allah Maha mengetahui. Demikian itu Allah tidak gunakan alif lam pada ayat dalam surah Al-A'raf. Wa amma ayatu Fussilat, adapun ayat dalam surah Fussilat, faqad taqaddama qablaha qawluhu, telah ada firman Allah sebelum ayat berkenaan. Walakin zanantum, akan tetapi kamu menyangka, annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, bahawa Allah tidak mengetahui banyak daripada apa yang kamu kerjakan. Tadi mereka tahu Allah ni tahu, tapi sangkaan mereka bahawa mereka rasa Allah tak tahu banyak. Mungkin benda-benda yang halus Allah tak tahu, itu pandangan mereka ya. Maka ayat ini fa'athbatu lillah subhanahu, mereka menyatakan kepada Allah bahawa Allah ni, ilmu Allah adalah bersifat secara permukaan, tidak mendalam ya. Qalilal ilm, itu dakwaan mereka. Wa nafa'u anhu katsirah, bahkan mereka menafikan ilmu Allah Ta'ala yang banyak ni. Tadi mereka sebut annallaha la ya'lamu katsira, faqtada dhalika an yubayyina lahum, maka ayat ini memerlukan untuk Allah jelaskan kepada mereka, Allah lah al-mukhtas bil ilmil kamil, satu-satunya yang dikhususkan dengan ilmu yang maha sempurna, was-sam'il kamil, dan pendengaran yang maha sempurna. Jadi orang lain ada telinga, tapi pendengaran mereka tidak sempurna, pendengaran Allah maha sempurna. Orang lain ada ilmu, tetapi ilmu mereka tidaklah sempurna, tapi ilmu Allah Ta'ala maha sempurna. Faja'a bis-sifataini mu'arrafatain, lalu Al-Quran datangkan dengan dua sifat ni, Sami'ul Alim, dalam bentuk mu'arrafah, ada alif lam, lidalalati 'alal kamali fil wasf, untuk menunjukkan ini adalah sifat yang sempurna bagi Allah. Waja'a bi dhamiril fasl, didatangkan dengan dhamir fasal yang saya sebutkan huwa di tengah tu, lidalalati 'ala qasri hataini sifataini 'alaihi subhanahu, untuk menunjukkan dua sifat ni hanya Allah Ta'ala sahaja yang ada. Wa bayanin annama adahu la ya'lamu wa la yasma', dan untuk menjelaskan bahawa selain daripada Allah tidak dapat mengetahui, la ya'lam, tidak tahu, wa la yasma', tidak juga
mendengar. Idza ma qisa bi'ilmihi wa sam'i. Sekiranya dikiaskan ataupun dibandingkan ilmu mereka dengan ilmu Allah, ilmu mereka ni macam tak ada apa-apa. Tapi ilmu Allah maha sempurna. Walau ja'a bihi ma nakiratain. Bayangkan kalau ayat ini didatangkan dalam bentuk nakirah, iaitu tidak ada alif lam. Lam yufida bihadzal ma'na. Lam yufida hadzal ma'na. Tidak akan membawa makna ini. Idh kullu man indahu sam'un wa ilmun yasihu an yusafa bi annahu sami'un alim. Yang mana setiap sesuatu orang yang adanya pendengaran dan ada ilmu boleh kita sebut sami'un alim. Tapi bila sebut huwas sami'ul alim, ini merujuk pada sifat yang maha sempurna, yang mana selain daripadanya seolah-olah tidak ada pendengaran, seolah-olah tidak ada ilmu ataupun pengetahuan. Itu beza huwas sami'ul alim dan sami'un alim. Dapat ya setakat ni? Jadi itu contoh yang disebutkan dalam ini di bawah ni dikuatkan lagi lah dalam malakut ta'wil ya. Tapi maksud yang sama sahaja. Inna surat al-A'raf taqaddama fiha qabla al-ayah wasfu aliyatihim al-manhutah min al-hijara wal khashab. Sesungguhnya surah Al-A'raf telah ada ayat sebelumnya menyifatkan Tuhan mereka yang dibuat daripada batu, daripada kayu, daripada papan ya. Allati wubikhu bi'ibadatiha, yang mana mereka dimurkai Allah ataupun dimurkai Allah bila mereka menyembah Tuhan-Tuhan ini. Fi qawlihi, melalui firman Allah Subhanahu wa taala pada tempat ayat lain dalam surah As-Saffat, Allah tanya, "Ata'buduna ma tanhitun?" Kamu sembah apa yang kamu pahat, apa yang kamu buat sendiri. Fa wasafa huna bi annaha la takhluqu syai'a. Allah sifatkan di sini bahawa sembahan-sembahan mereka ini tidak mencipta sesuatu pun. Wala yastati'una lahum nasra. Bahkan sembahan mereka tidak mampu untuk memberi pertolongan kepada mereka, bahkan diri sendiri. Wa idad'uhum ilal huda la yasma'u. Kalau kamu mengajak mereka untuk ataupun kamu memohon kepada mereka sesuatu perkara, minta petunjuk, la yasma'u, mereka tak mendengar. Wa tarahum yanzuruna ilaik. Kamu tengok mereka macam tengok pada engkau. Wa hum la yubsirun, sedangkan mata mereka tak boleh melihat. Fanafa anhum al-qudrah was-sam' wal basar. Lalu Al-Quran menafikan daripada sembahan mereka itu sebarang kemampuan pendengaran, penglihatan, wa alatal batsh, alat-alat ataupun tangan yang boleh menggerak ni, yang boleh bergerak. Jadi Al-Quran menafikan sebarang pergerakan daripada sembahan mereka. Biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha. Mereka ada kaki tapi boleh berjalan tak? Mereka ada tangan tapi boleh bergerak tak menggunakan tangan tu? Walam yataqaddam huna ma yuhamu adna syai' yalhaquha bi shibhil ahya fadlan amma fawqa dhalik. Tidaklah disebutkan sebelum ini perkara yang lain yang lebih rendah martabatnya daripada Allah tapi yang boleh mendengar, yang boleh melihat, yang boleh mengetahui. Melainkan Allah sebut patung yang memang tak boleh mendengar, yang tak boleh mengetahui. Jadi oleh kerana tidak ada makhluk-makhluk lain yang dibentangkan dalam surah Al-A'raf berkenaan, makhluk yang boleh mendengar, makhluk yang boleh melihat, mengetahui selain daripada Allah dalam surah Al-A'raf. Lalu Allah datangkan Sami'un Alim, bukannya As-Sami'ul Alim ya. Digunakan Sami'un Alim, bukannya As-Sami'ul Alim. Jadi itu yang membezakan pembentangan surah Al-A'raf dengan surah Fussilat ya, tuan-tuan. Tengok ya dalam surah ni apa yang saya bentangkan tadi lah. Okey, amma ayatus sajdah. Okey. Adapun ayat sajdah, yang dimaksudkan dekat sini adalah surah Fussilat tadi. Surah Fussilat disebutkan juga wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun. Ya. Okey, amma ayatus sajdah, ayat sajdah iaitu ayat dalam surah Fussilat ayat yang ke-36, fataqaddama qablaha qawluhu.
ta'ala. Ayat sebelum tu ada firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kamu menyangka bahawa Allah tidak mengetahui banyak daripada apa yang kamu kerjakan. Wa qauluhu wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Okey, dekat situ Allah sebutkan dan kami adakan untuk mereka qurana, teman-teman qarin, ya, qarin. Fazayyanu lahum, qarin ni daripada jin ataupun daripada manusia. Fazayyanu lahum, lalu teman-teman itu memperhiaskan kepada mereka ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Firman Allah dalam ayat lain, arinal ladaini adallana minal jinni wal ins. Mereka bahkan minta tunjukkan kepada kami orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang telah menyesatkan kami, baik daripada jin ataupun daripada manusia. Fahasala min hadha, maka terhasil daripada ayat ini yang kita dapat dalam surah Fussilat ini bahawa golongan yang menyesatkan mereka adalah daripada dua alam, baik alam manusia dan alam jin. Wakilal sinfain, dan kedua-dua kategori makhluk ini mausufun bis sam'i wal basar. Kedua-dua ini disifatkan dengan sam' wal basar, mendengar dan melihat. Mimman yunsabu ilaihi ilm, yang mana mereka juga ada boleh disandarkan kepada mereka ilmu. Bi khilafil mutaqaddimi dzikruhu fil a'raf. Berbeza dengan apa yang dibentangkan dalam surah Al-A'raf. Syaitan dekat situ merujuk kepada merujuk kepada Tuhan sembahan mereka yang tak boleh mendengar dan tak boleh mengetahui. Tapi untuk yang ini merujuk kepada kawan-kawan ataupun orang yang menyesatkan syaitan yang boleh mendengar dan boleh mengetahui dalam kalangan jin dan dalam kalangan manusia. Falamma taqaddama fi surati Sajdah ma yadhharu minhu al-ghina wa yumkinu an yasma' wa yubsir wa ya'lam nasabahu ta'rif fi sifah li yu'tiya bil mafhum la fi dhalika min ghairi al-mawsufi bihima ta'ala. Maka bila disebutkan dalam surah Fussilat tadi apa yang boleh dibentangkan, iaitu mereka ni boleh mendengar, boleh melihat, boleh mengetahui, sesuailah pada ayat dalam surah Fussilat ini diletakkan alif lam. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dialah satu-satunya yang maha mendengar, yang maha mengetahui, untuk menafikan selain daripadanya. Kalaupun mereka tahu mereka mendengar, tapi mendengar mereka itu semuanya tertakluk pada Allah. Ada kata Allah tidak mengizinkan, mereka tidak ada pendengaran juga. Tsumma akkada bidzalika zalika bi dhamiril fasl al-muqtadi at-takhsis. Oleh yang demikian, ayat berkenaan dalam surah Fussilat ditegaskan lagi dengan kewujudan dhamir fasal, ada huwa dekat situ yang membawa kepada takhsis, satu-satunya yang maha mendengar, yang maha mengetahui, untuk menguatkan kefahaman yang dimaksudkan di sisi kebanyakan ulama usul, iaitu dalilul khitab, ya, fasalul kalam fi quwwah. Maka kalam Allah Ta'ala ini pada penegasan yang sangat kuat. Kalau disebut Allahus Sami'ul Alim, tidak ada huwa, maka huwa itu betul menafikan selain daripada Allah, tapi untuk menguatkan lagi takhsis itu menuju pada Allah, maka kita gunakan huwa, ya, Allahu huwas samiul alim. Itulah perbezaan dia antara as-samiul alim dan samiul alim. Mungkin mencabar sedikit untuk kita faham perbincangan tentang dhamir fasal, tapi kesimpulan ni tuan-tuan, yang pertama, ada alif lam merujuk pada perkara yang diketahui, tidak ada alif lam merujuk perkara yang tidak diketahui. Bila ada alif lam pada keadaan tertentu, huwas samiul alim contohnya, itu merujuk kepada yang tertentu, satu-satunya yang memiliki sifat berkenaan. Tetapi berbeza dengan sami'un alim mengikut pada konteks, telah pun ada sebelum itu golongan yang Allah sebutkan tapi tak boleh mendengar, tak boleh mengetahui, lalu tidak ada keperluan untuk datangkan alif lam ataupun huwa pada dalam surah Al-A'raf, kerana syaitan yang dimaksudkan itu adalah syaitan sembahan mereka yang memang tak boleh mendengar dan tak boleh mengetahui. Wallahu a'lam. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan? Yang ni berat ke ataupun ringan? Boleh tulis sikit dalam ruangan komen, 1 hingga 10 lagi. Kalau ringan sangat, 1,
Boleh letak negatif kalau terlalu ringan ya. Kalau berat 10, kalau sederhana 5 ya. 5 atau 6. 6. Sederhana yang menghala ke berat lah tu. Okay, 5. Alhamdulillah, ramai je 5. 7. Berat lah tu. Ya, nanti cuba tengok lagi sekali bahagian mana yang kita nak kena faham balik. Mungkin yang mencabarnya dhamir fasal. Mungkin setengah orang dhamir fasal ni adalah kalimah baru, term baru untuk dia. Tapi sekurang-kurangnya kita faham konteks ayat sekurang-kurangnya. Kalaupun kita tak kenal apakah itu dhamir fasal, apakah itu nakirah ataupun makrifah, sekurang-kurangnya kita tahu pembentangan ataupun persembahan surah, persembahan ayat ya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada ya. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.